Okey, kita teruskan lagi dengan tajuk kita seterusnya, iaitu konflik kesepaduan sosial. Pada peringkat awal, bahagian yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, saya dah bincangkan apa definisi syarat-syarat kesepaduan sosial. Tajuk ini ialah mengenai konflik. Okey, selepas kita faham tentang kesepaduan sosial adalah satu perkara yang penting, tidak dapat kita nafikan bahawa ada cabaran dia dalam kehidupan dalam masyarakat majmuk yang ada di Malaysia ni lah. Okey, konflik kesepaduan sosial berlaku apabila nilai bersama dalam kalangan mereka, kalangan rakyat, masyarakat tidak dapat dihayati ataupun tidak lagi dihayati dan dikongsi bersama. Maknanya apa? Nilai, contohnya apa? Toleransi, hormat menghormati, bertolak ansur itu tidak dapat dihayati. Jadi berlakulah apa yang dipanggil sebagai konflik. Di Malaysia kita ada satu peristiwa dipanggil rusuhan 13 Mei, iaitu berlaku konflik antara kaum lah pada waktu tersebut, yang tercetus akibat tadilah yang saya sebut tadi, penghayatan nilai-nilai kebersamaan itu sudah tidak dihayati dengan baik lagi, dan masing-masing menegakkan ataupun memperjuangkan sifat asabiah ataupun esprit de corps tu, maknanya kekitaan itu terlalu tinggi yang menyebabkan prejudis antara kaum tu berlaku. Kemudian kajian telah mengambil satu langkah, iaitu memperkenalkan dasar ekonomi baru untuk menanganilah rasa tidak puas hati, layanan tidak sama dalam sudut ekonomi, dan sudut pendidikan, dan sudut politik, sosial dan sebagainya, kemudahan pengangkutan, hospital dan sebagainya lah. Jadi melalui dasar ekonomi baru ini, kerajaan telah merangka strategi, program-program dan aktiviti yang digunakan untuk menangani ataupun merapatkan jurang yang mereka rasa tidak puas hati antara satu kaum dengan satu kaum yang lain lah. Namun demikian, DEB ini tamat pada 1990, namun perpaduan yang diidamkan itu masih belum tercapai. Maksudnya masih lagi kita tidak dapat mencapai kesefahaman ataupun kesepaduan sosial yang baik. Masih lagi terdapat rasa tak puas hati yang dizahirkan melalui media-media massa dan seperti media sosial dan sebagainya lah. Jadi kat situ masih lagi dan ada beberapa isu-isu terpencil melibatkan rasa tidak puas hati ni, pergaduhan begitulah. Jadi kita masih lagi menunggu bilakah sebenarnya Malaysia ini betul-betul akan jadi sebuah negara yang bersepadu dari sudut sosialnya. Jadi pada ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri pada 1991, beliau telah memperkenalkan Wawasan 2020 sebagai pengganti tadilah DEB yang tamat pada 1990, dan melalui Wawasan 2020 ini juga berbagai dasar perancangan, strategi, aktiviti, program telah diperkenalkan untuk merapatkan jurang perkauman, rasa tak puas hati tadilah. Dan begitu juga dengan konsep Satu Malaysia, One Malaysia ini pun sama juga, lebih melihat kepada bagaimana Malaysia ini dapat di kalangan masyarakat Malaysia ini dapat diwujudkan satu semangat, maknanya sana Malaysia lah, maknanya Satu Malaysia ni persamaan dari sudut ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Prasarana tu dapat dikongsi, dapat dinikmati secara bersama. Kemudian begitu juga dengan Tun Mahathir ketika menjadi Perdana Menteri yang ke-7, telah melancarkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Ini semua adalah strategi rangka yang dibuat untuk mewujudkan
keharmonian, kesepaduan sosial di Malaysia. Okey, yang ni saya skip aja, mungkin awak boleh baca nanti kemudian. Okey, ini antara punca dalam konteks Malaysia bagaimana konflik kesepaduan sosial ini sering berlaku ataupun tergugat. Pertama, dinyatakan di sini tidak menghayati dan menggambarkan prinsip-prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Ini semua tidak dihayati. Yang maknanya ada pihak-pihak yang contohnya apa, menghina raja, menghina agama Tuhan orang lain, kaum lain, ataupun agama lain. Jadi ini melihatkan bagaimana rakyat Malaysia masih gagal untuk menghayati prinsip rukun negara. Mana kepercayaan kepada Tuhan tu maksudnya masing-masing percayalah pada Tuhan masing-masing, tidak perlu ada ejekan, tidak perlu ada penghinaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan,